بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Terlebih dahulu seperti biasa tuan-puan, marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi kesempatan, peluang, kesihatan dan paling penting kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan tajuk protokol sembahyang ataupun risalah yang kedua ini, iaitu berkaitan dengan 8 jenis perbuatan di dalam protokol sembahyang. Kita akan bincang rukun yang ketiga daripada 8 jenis rukun perbuatan di dalam sembahyang. Kita bincang tuan-puan, selalu kita sebut 8 rukun yang kita fokus ialah cara untuk kita implement setiap satu-satu rukun, ataupun bahasa akademik dia panggil syarat ataupun terma setiap rukun yang perlu kita patuhi, yang perlu kita follow. Baik. Rukun yang ketiga nama dia ialah rokok. Kita dah bincang bulan lepas berkaitan dengan makna rokok dan juga kategori rokok. Ada 3 kategori rokok di dalam sembahyang. Kategori yang pertama ni ialah dia panggil rokok yang wajib. Kategori yang kedua rokok yang terbaik, iaitu rokok yang sunnah ataupun afdal yang kita buat itu. Sebenarnya tuan-puan, yang kita buat tu sebenarnya itu level yang terbaik. Rokok yang kita tu sama punggung dengan paras, punggung dengan paras kepala sama, itu yang terbaik, yang afdal ataupun yang sunnah. Dan yang ketiga kita sebut juga bulan lepas tuan-puan, kategori rokok yang ketiga adalah rokok yang makruh, yang perlu kita elakkan. Kenapa? Kerana makruh ini dia termasuk di dalam larangan. Makruh ini termasuk di dalam larangan, iaitu ma nuhiya nahyan ghaira jaziman. Itu ta'rif makruh menurut ilmu usul fiqh, iaitu perbuatan yang dilarang, itu makruh. Cuma bentuk beza dengan haram. Ma nuhiya nahyan ghaira jaziman, perbuatan ataupun perkara yang dilarang dalam bentuk ataupun sebagai, bahasa lama dia panggil larangan dalam bentuk yang jazam. Itu bahasa akademik lah. Bahasa kita ni tuan-puan, larangan, bentuk larangan yang tidak muktamad, itu jazam. Maksud tidak muktamad ini, kalau kita buat tak haram, kalau muktamad tidak ada kompromi, buat tetap berdosa, tetap ada hukuman. Itu dia panggil muktamad, itu dia panggil haram. Haram ini apabila buat saja maka dikenakan dosa ataupun hukuman. Tetapi makruh ini larangan juga, cuma larangan dalam bentuk yang ghaira jaziman, yang tidak muktamad. Maksudnya kalau buat tak haram, kalau buat tak haram, kalau buat tak dosa, kalau buat tak dosa. Cuma selalu kita sebut tuan-puan, apabila termasuk dalam manuhiyah, larangan, maka tinggal larangan itu ada pahala. Lepas tu kita nak elakkan daripada jangan pilih rokok yang ketiga, yang makruh ini. Kenapa? Kerana tidak ada pahala. Kalau kita buat tidak ada pahala, bahkan jangan buat. Kenapa kita pilih yang terbaik? Dalam masa yang sama kita niat, aku pilih rokok yang kedua, rokok yang afdal ini, tak nak pilih rokok yang makruh untuk mengelakkan daripada untuk mengelak, untuk mendapatkan pahala kerana meninggalkan perkara larangan. Jadi 2 dalam 1. Kita buat sunat ni tuan-puan, satu kita buat sunat, dalam masa yang sama kita dapat pahala. Pahala apa? 2 pahala. Itu dia panggil 2 dalam 1. Pahala sunat, yang keduanya pahala meninggalkan makruh, meninggalkan larangan makruh. Macam mana rokok makruh kita dah cerita bulan lepas, iaitu kepala dia lebih rendah daripada punggung dia. Kita dah demo, kita dah tunjuk minggu bulan lepas. Kepala dia ditunduk terlebih sehingga dia punya punggung dia tinggi. Kenapa jadi lebih? Biasanya posisi tangan sunat tu, tepat sunat kita letak asalnya
Tangan kiri dan tangan kanan sunat diletakkan di atas dua kepala lutut. Itu bukan wajib, tuan-tuan. Perbuatan kita duk letak tangan, pegang tangan kita atas dua kepala lutut, itu perbuatan sunat. Kalau tak buat, makruh. Kita buat, dapat pahala asin. Bukan pahala tunduk tu, tak, pahala letak. Pahala tunduk satu pahala, pahala letak dua tangan ke dua kepala lutut itu sunat. Tapi kalau kita silap letak, tuan-tuan, dia tak sunat. Kalau kita letak di dua betis, itu dia jadi kepala dia terendah tu. Apabila letak dua tangan kiri kanan di betis kita, dia akan jadi rendah kepala kita. Maka perbuatan rendah kepala daripada punggung itu makruh. Dan meletakkan tangan selain daripada dua kepala lutut juga makruh. Itu dipanggil dua-dua perbuatan makruh. Jangan kita buat, tapi ada tu panas. Biasa kita tengok ada orang style dia tak nak style sama dengan orang, dia kata semua sama saja, dia nak yang luar biasa sedikit, lalu dia letak tangan dia di betih dia. Dia akan jadi rendah lah. Ada yang pelik lagi, lagi luar biasa, dia letak di mana? Dekat kaki tu. Kalau betih tu okey lagi. Dia letak di dekat dua buku lali tu. Dia lagi tunduk, lagi rendah kepala dia. Itu makruh juga. Tak sampai peringkat haram lah, makruh. Baik, terus kita hari ni, tuan-tuan, kategori kita dah bincang bulan lepas. Hari ni kita nak fokus kepada syarat sah. Simple saja syarat dia ada 4. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, syarat sah perbuatan rokok di dalam sembahyang terbahagi kepada 4 perkara dalam kitab kita, dalam modul kita. Yang pertama daripada 4 ni ialah rokok selepas sempurna membaca surah Fatihah bagi makmun yang muwafiq. Dia kena sempurna. Kalau tak sempurna baca Fatihah, tuan-puan, sama ada tak sempurna ini dua isu. Isu pertama dia lupa, dia langkau. Sengaja jarang lah. Dia lupa. Langkau satu ayat, 2 ayat ataupun tunggang terbalik, dia tak ikut tertib, sama je isu. Tiba-tiba dia rokok, maka rokok yang tidak sah. Kenapa? Kerana dia meninggalkan satu ayat ataupun dia tidak menyusun 7 ayat itu mengikut susunan yang telah diperuntukkan. Dia tunggang terbalik. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Dia susun ikut dia. Maka rokok saja, tuan-tuan, rokok yang tidak sah. Kenapa? Kerana tidak sempurna Fatihah dia. Kenapa tidak sempurna? Isu pertamanya dah meninggalkan satu ayat ataupun tidak menyusun mengikut susunan yang betul. Isu yang kedua, tuan-tuan, tak sempurna Fatihah juga bukan tak betul. Tak sempurna dia maksud tak betul, bukan tak tepat. Tak betul. Iaitu menyebut satu huruf dengan sebutan makhraj yang tak betul, bukan tak tepat. Kalau tak tepat, okey. Dan sudut fiqh tak tepat, okey. Cuma tajwid je lah dia panggil tak betul. Sebut hak tak jadi, tak cantik, tapi jadi tak? Jadi tak bertukar huruf hak. Cuma tak ada karakter dia ataupun sifat dia tak cantik. Okey tak di sudut fiqh? Okey, sah sembahyang dia. Cuma Tajwid kata ni tak cantik lagi, ni tak luluh lagi. Tajwid tak luluh tapi fiqh dah okey. Dia fiqh lebih rendah. Penilaian fiqh. Fiqh ni, tuan-tuan, selalu kita sebut untuk panggil untuk nilai diri kita, bukan nak nilai orang lain, nilai diri kita supaya mudah untuk nilai diri kita ni okey tak bacaan kita. Dari sudut fiqh, tuan-tuan, penilaian dia setiap makhraj jangan bertukar dengan huruf orang lain. Kalau sebut alham, jangan sebut alham. Sebab kalau ham dia dah bertukar hak, bukan hak. Itu maksud bertukar huruf. Tetapi kalau alham dia sebut tak cantik dari sudut mahmusnya tak keluar, itu okey. Okey dengan maksud level fiqh. Tak cantik, okey maksudnya sah. Bukan nak terbaik-terbaik, kena cantik dari sudut tajwid lah. Ni kita nak fokus dari segi fiqh. Kalau sebutan huruf itu dah bertukar dengan huruf orang lain, maknanya fail. Itu bukan lagi tak tepat tapi tak betul.
Ini yang disebut tak sempurna di sini dengan maksud tak betul Fatihah, yang ini tak sempurna Fatihah. Contoh macam mana kita sebut tadi, apabila dia kata alham, yang sebenarnya ha dia tukar menjadi ha. Sebab apa? Sebab dia tak perasan, lama tak tengok huruf tuan-puan. Duk belajar dulu tengoklah huruf alif, lam, ha, mi, dal. Dah lama dah terlupa ni ham ke ha ke ha. Macam asyhadu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Dia pun tak perasan ha ke ham. Mai bedal aja ashab. Dia bukan ashab, dia ashab. Huruf ha bukan huruf ha. Ha simpul. Maka kita kena tahu satu-satu itu huruf dia tuan-puan. Kena tahu huruf. Baik. Jadi ya cikgu. Tadi kita sempurna Fatihah. Ada rukuk kan? Banyak berimam, imam masbuk, kita baca Fatihah pun. Baca lah kita kan. Kalau imam tuan-puan, iman batal, formula dia iman yang boleh diikut. Dia ada formula simple yang pernah kita sebut, iaitu tiap-tiap diri sembahyangnya sah, maka sah untuk kita ikut. Bacaan dia okey, walaupun tak cantik, sah ikut, ya boleh diikut. Tetapi kalau batal saja dia, batal, tak boleh ikut. Contoh, imam itu tak sempurna Fatihah, dia rokok. Ketika dia rokok, batal tak? Batal dia. Maka kita kena mufaraqah. Adalah tindakan yang perlu kita buat. Yang pertamanya, tindakan pertama tuan-puan, makmum ini bukan wajib betul, sunat makmum perbetulkan. Makmum betul macam mana? Disebut mana yang tertinggal, mana iman lupa, ataupun mana iman yang tersilap makhraj. Iman tak perasan, iman sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Iman tak perasan, lalu kita apabila rokok saja kita pun sebut macam mana? Sebut mana yang dia tak betul itu, bukan tak tepat. Jangan yang tak tepat pun tegur. Tak betul itu. Tegur yang tak betul saja, bukan tak tepat, tak cantik. Jenuh lah tuan-puan kalau nak tak cantik nak tegur. Kena makmum belakang ni orang tahu orang pakar tajwid. Pakar tak ikut dah dia. Sebab apa? Mula ba tu dah ditegur dah. Dia kata mana bis, bukan bis dia kata. Kita duk main bis. Bukan bis. Dia tegur awal lagi. Kita duk main me. Bukan me dia kata mim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita main rahim. Tak boleh ikut orang tajwid di belakang. Jadi tak wajib tegur yang tak tepat. Yang wajib tegurnya ialah kalau kita nak ikut lah. Tak nak ikut tu tak wajib tegur. Kita nak mufaraqah, terus mufaraqah. Iaitu yang tak betul. Maka cara dia pertama kita sebut bacaan yang dia tak betul. Sebut macam mana? Alhamdulillah. Kalau kita dengar alhamdulillahi rabbil alamin, kita pun sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Imam pun repeat balik. Kalaulah imam ini dia terlupa ataupun dia tak repeat balik makhraj yang dia tak betul itu, maka ketika rokok itu kita kena mufaraqah. Itu saja. Jangan mufaraqah segera. Sebab masih ada ruang untuk dia repeat, masih ada ruang untuk dia ulang balik. Dia tak batal segera kalau batal Fatihah. Dia panggil batal Fatihah, tak batal solat. Batal Fatihah ni maksudnya dia kena ulang balik bacaan Fatihah itu. Ulang balik di mana? Ulang balik tempat yang dia tak betul. Okey, settle. Itu yang pertama. Rukuk selepas sempurna membaca surah yang bernama Fatihah bagi makmum yang muafiq. Yang cikgu tanya tu makmum masbuk. Makmum masbuk okey. Yang kita duk bincang ni tuan-puan, rukuk kena sempurna Fatihah baru dia boleh rukuk. Kalaulah dia imam dan kalau dia makmum yang muafiq. Makmum yang muafiq ni yang macam mana? Makmum masbuk tak perlu, boleh rukuk terus, tak perlu settlekan Fatihah.
Sebab status dianya ialah di sisi syariat, status dianya masbuk, maka pun berbeza. Muafiq ni tuan-puan, nama ni pun tuan-puan dah hilang dah, muafiq masbuk, pening dah. Mana masbuk, mana masbuk, mana muafiq, pening dah. Sebab jangan guna vocab ni tuan-puan, kena selalu guna vocabulary ni. Kalau tak guna tuan-puan memang pening dah. Okey, muafiq ni tak ingat pun tak apa, tuan-puan ingat hukum je. Sebab kita selalu kita buat. Lepas tu kita kena nilai kita ni. Contoh tuan-puan, kalau orang tak tahu, iman dah rokok, dia baru duk ghairi, tapi dia kejar nak habis. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tu iman dah bangkit dah. Itu kesalahan dia. Sehingga luput pahala jemaah di mana? Di rokok. Bukan semua. Sebab dia melanggar etika rokok. Dia dah ketinggalan setengah rukun ataupun satu rukun. Tak satu rukun lagi lah, setengah rukun. Sebab dia lambat. Dia tak boleh lambat dengan iman. Iman rokok, dia kena rokok. Kenapa dia kena rokok? Kerana status dia masbuk. Tu. Apa dia muafiq? Apa tu kena tahu. Muafiq ni tuan-puan, maksud muafiq, orang yang sempat. Sempat kadar ataupun masa membaca Fatihah serta iman. Sempat tak dia kadar bacaan Fatihah? Kadar apa? Kelajuan biasa, maksud normal, dia panggil adab. Orang yang sempat membaca Fatihah serta iman, masa dia tu sempat. Maka kalaulah sempat masa dia kadar dengan iman tuan, dengan iman rokok, bila nak kira tuan, kena tahu bila nak kira. Kira dia tuan, mula takbir dia dengan rokok iman. Itu tempoh pengiraan masa sempat tak sempat dia habiskan Fatihah, kena kira takbir dia Allahu Akbar dengan rokok iman. Kira sempat tak masa untuk dihabiskan Fatihah, kelajuan dia kadar yang ada, kadar yang biasa, tak laju sangat, tak slow sangat. Kalau slow hadar 2 harakat, tak lambat sangat. Kalau slow tartil 6 harakat. Kalau laju sangat 2 harakat hadar. Dia nak pertengahan 4 harakat. Contoh, Allahu Akbar, terus baca Bismillahirrahmanirrahim sampailah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sempat tak imam rokok? Allahu Akbar. Imam rokok, kita turun rokok. Itu dipanggil orang yang sempat menghabiskan bacaan Fatihah serta iman, ataupun sekali dengan imam. Mula kira di takbir dia, bukan mula kira selepas doa iftitah dia. Jangan. Sebab tu kita nak tahu kita ni sunat tak sunat baca doa iftitah. Kalau kita tengok gaya iman ni tak lama dah nak rokok, jangan baca doa iftitah. Walaupun kita takbir Allahu Akbar, imam baca surah Baqarah, kita jangan confident, ini iman ni panjang ni, sempat aku baca doa iftitah. Tak dan habis doa iftitah, imam dah rokok, siap dia. Status dia, kalaulah status dia tuan, sebenarnya status dia sempat baca Fatihah, maka dia dikira muafiq. Jangan rokok. Kalau dia rokok, batal sembahyang dia. Kenapa? Dia bukan orang masbuk, dia orang muafiq. Dia kata saya tak sempat baca. Memanglah tak sempat baca, dia baca doa iftitah dulu. Sebab itu nak baca doa iftitah kena tengok. Bukan semua orang sunat baca doa iftitah. Macam kita ni takbir awal dengan iman, tak okey lah sunat baca doa iftitah. Allahu Akbar, imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, iman pun baru doa iftitah, kita pun baca doa iftitah. Ataupun kita pergi imam duk baca Fatihah, kita boleh baca doa iftitah. Kita takbir Allahu Akbar, iman ihdinas siratal mustaqim, kita nak senyap ke nak baca doa iftitah? Macam kita sempat lagi sunat kita baca doa iftitah. Tu. Tapi kalau kita pergi tuan-puan, imam dah baca surah, ni berhati-hati. Sebab kita tak boleh nak yakin, walaupun dia baca surah panjang, boleh jadi dia baca 2 ayat saja. Alif Lam Mim, tu dia. Confirm iman ni panjang, dia mula surah Alif Lam. Rupanya lepas Alif Lam, Allahu Akbar, mampu dia. Dia baca 1 ayat saja imam ni. Baca Alif Lam 1 ayat. Jadi kalau kita tak baca pun,
Kita confident, doa iftitah dulu. Tak boleh. Kena baca terus Fatihah. Sebab kita tak yakin iman ni baca panjang. Macam kita pun baca doa iftitah, baca Fatihah tuan-tuan, separuh saja sempat. Ihdinas siratal mustaqim. Imam pun rukuk. Status kita apa? Status kita masbuk. Jangan duk habis tuan-tuan. Kenapa? Kerana masbuk ni pula tuan-tuan, apa maksud masbuk? Sebaliknya, orang yang tak sempat habiskan kadar masa bacaan Fatihah sekali dengan imam. Walaupun tak sempat tu tuan-tuan, walaupun dikepanggil satu ayat je tak sempat, atau satu ayat terakhir, tak perlu kejar. Ada orang tuan-tuan, dia tak puas hati, dia nak kejar juga. Dia contoh tuan-tuan, Allahu Akbar, dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin. Ni dia baca. Mula bila kira dia ni masbuk atau muafiq, kira takbir dia. Takbir tak perlu doa iftitah kerana dia tak yakin imam baca panjang. Lalu dia pun baca Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina raqam. Setengah orang tu tuan-tuan dia kejar. Sikit dah kejar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Tak perlu habiskan. Tak wajib dia habiskan Fatihah. Kenapa? Kerana Fatihah dia ditanggung oleh imam. Dia ni tuan-tuan, status dia dipanggil masbuk, orang yang tak wajib menyelesaikan Fatihahnya. Tak perlu tamamkan Fatihah, boleh rokok terus. Itu nama dia tuan-tuan, orang masbuk. Bahasa kita, apa dia orang masbuk? Orang yang tak sempat masa untuk selesai Fatihah serta imam. Walaupun tak sempat masa tu sikit saja lagi, tak perlu selesaikan. Kalau selesai, dia akan efek kepada apa? Efek kepada rokok. Lambat dia melanggar etika. Pelanggaran etika pada rokok bahaya. Dia menyebabkan burn 27 Fatihah. Lambat itu, okey, lambat tu nak kira macam mana? Iman tertinggal, tu maksud lambat. Iman tertinggal. Iman dah rokok, sempurna rokok, sepatut kita mula. Ingat etika tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, tak dah belajar habis dah dulu, modul dulu. Bila kita nak mula etika dia, mula saja apabila bar iman. Kan dia rokok kan, Allah, bar saja apabila dia panggil apa, sama, dia punya kepala dengan punggung tu dah sama, bar. Maka jangan lama, kita terus apabila bar dia Allahu Akbar kita. Tapi kalau dia bar kita masih habiskan Fatihah, sedangkan kita masbuk, wajib turun segera sehingga mana dia dah nak bangun, ataupun dia dah mula bangun lah, itu tinggal tu. Dia mula bangun tuan-tuan, dia mula bangun tu, dia panggil setengah rukun, tak satu rukun lagi. Apabila dia rokok saja, sempurna rokok tuan-tuan, itu dah setengah rukun tu. Sebab dia sedang melakukan rukun rokok. Sedang, dia tak tinggal lagi. Tapi apabila dia tinggal saja rokok, kita masih baca Fatihah, itu dipanggil meninggalkan satu. Meninggalkan satu tuan-tuan bukan makruh, haram. Kita masih baca Fatihah, imam dah bangkit dah, Sami Allahu liman hamidah, kita terus rokok. Itu satu tinggal. Kalau lambat daripada imam satu tuan-tuan, bukan makruh, haram. Itu burn pun burn, dosa pun dapat. Tu ada bahaya tu, tak balik modal tu. Tu mega tak boleh modal. Nak pahala, tiba-tiba pahala pun dikurang, Allah Ta'ala burnkan 27. Rokok tu rokok, tempat 27 lain tak melanggari etika, dapatlah pahala 27 tuan-tuan, bukan seketul, bukan. Dia bayar setiap perbuatan kita. Berdiri, rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, rokok lagi sekali, tahiyah, itu akan dibayar 27. Tetapi berlaku saja etika, pelanggaran etika di mana-mana perbuatan akan diburnkan. Kalaulah makruh, diburnkan. Tapi kalau haram tuan-tuan, bukan saja burn, bukan saja luput fadilah 27, tapi ada rekod haram.
Kata tak boleh modal. Bukan saja modal tak habis, tapi rugi. Baik. Ya? Solat okey. Solat sah, tak ada masalah apa. Masbuk. kita berjalan kat pintu tu takbir. Okey. Begini. Ukuran dia masbuk ni, kita nak elak daripada kita masbuk okey, masbuk ni tak payah tetap untung, cuma pahala lain lah. Apabila masbuk, kita tak perlu habiskan Fatihah terus rukuk, maka Fatihah kita dikira, maksudnya ditangguh oleh imam, maksudnya memadai Fatihah imam. Tak perlu kita completekan. Tak perlu kita tamam, yang ni completekan. Itu dipanggil masbuk. Saya ulang sekali tuan-tuan, macam mana masbuk kita ni? Yang kata masbuk, Fatihah kita tak perlu habiskan. Jangan, walaupun sikit saja, walaupun ghairil maghdubi alaihim, tak perlu complete, tinggal terus, rukuk terus. Macam mana cara? Kita datang, walaupun kita duduk di parking kereta tuan-tuan, imam dah baca surah. Baca surah dah kita. Imam baca surah, kita pun datang berjalan, takbir di belakang imam, Allahu Akbar. Maka ingat, mula Allahu Akbar tu mula dikira masa, berjalan dah timing. Sempat dah kita dengan Fatihah dengan imam, kita mula baca, jangan delete. Baca bismillahirrahmanirrahim, tak perlu kejar, baca nombor, maksud kelajuan nombor. Nombor ni 4 harakat. Kalau laju 2 harakat. Kalau tartib 6. Dia punya ma'ril sukun tu, itu kira kadar. Kita pun baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Imam rukuk, Allahu Akbar. Kita jangan delay. Terus kita rukuk. Walaupun ada 3 ayat lagi. 3 ayat lagi-lagi lah, kita tak boleh nak habiskan. Kalau 1 ayat pun tuan-tuan, ataupun ayat last sekali tu separuh lagi, ghairil maghdub, tak perlu habiskan. Kalau duk waladhdallin tu habis tuan-tuan, waladhdall rokok terus, boleh lagi li tu. Jangan betul luru bendu sangat. Waladhdall, Allahu Akbar, kejut, Allahu Akbar, li tu habis lah, sempat lagi. Jangan berluru sangat. Tapi kalaulah 2 patah perkataan, tak perlu habiskan. Tak perlu habiskan. Kita takut terdelay, dia memberi kesan kepada rokok. Settle. Boleh faham tak? Okey, settle. Yang bahayanya muafiq ni. Muafiq ni apa? Muafiq ni orang yang sempat masa untuk habis Fatihah. Dia kena baca habiskan Fatihah dia. Itulah akan datang tuan-tuan. Pokok ada tajuk-tajuk lagi yang ada kaitan, kita akan detailkan sekali lagi masbuk muafiq. Sebab dia kesannya kita takut bahaya. Dia biasanya muafiq ni okey tuan-tuan, yang bahayanya ialah pada masbuk. Dia masbuk, tak perlu baca Fatihah habiskan, tapi duk nak habiskan juga. Itu jadi terdelay tu. Jadi ingat, kalau masbuk saja tuan-tuan, terus tinggalkan Fatihah, terus rukuk. Sebab Fatihah itu ditanggung oleh imam. Maksud ditanggung ini memadai imam baca. Tapi ingat, dia ada kriteria imam. Ini pun ada kriteria imam. Imam yang boleh menanggung Fatihah makmum ialah imam, ada 2 isu, 2 jenis imam. Pertamanya lah imam yang balik. Sebab itu tuan-tuan berhati-hati nak import iman musim Ramadan, jangan import iman yang belum balik. Walaupun bacaan dia power, suara dia merdu, fiqh dia faqih. Kalau fiqh tak faqih lagilah. Tapi dia tak balik tuan-tuan. Tanya dia, mimpi lagi? Tak tahu mimpi apa. Dia pun tak tahu lagi apa dia mimpi. Tak balik lagi. Tak boleh. Maksud tak boleh ni tuan-tuan sah, kita ikut ramai tuan-tuan orang import budak-budak tarawih umur 12 tak balik lagi. Tapi isu dia di mana isu dia sah, kita ikut. Cuma kalaulah masbuk, dia tak boleh, kena tambah 1 rakaat lagi. Dia tak boleh tanggung Fatihah kita. Maksudnya tuan-tuan, kita tak dapat rakaat tu. Memang kita kena rukuk juga, cuma kita tak dapat rakaat, kena tambah 1 lagi rakaat last. Sebab apa? Sebab memang peraturan diperuntukkan dalam undang-undang sembahyang, imam belum balik tidak boleh menanggung Fatihah makmum. Yang kedua, dia ada 2 isu. Yang kedua tuan-tuan, isu kedua, jenis imam yang tak boleh tanggung Fatihah
iaitu iman yang ada kesalahan ataupun najis yang tersembunyi. Dia tuan-puan, dia tak boleh nak cover Fatihah orang lain kerana dia wajib qada. Ini isu banyak berlaku tuan-puan. Kalaulah dia tahu di belakang dia ada makmun yang masbuk datang lewat, dia kena wajib announcement. Memang dia asal dia tak wajib beritahu orang. Tapi kalaulah dia yakin memang di belakang dia tu ada makmun yang datang lewat, maka masbuklah datang lewat, masbuk, rakaat ditangguh oleh imam. Sedangkan dia ini ada kesalahan yang tersembunyi, iaitu ada najis yang tersembunyi. Macam mana contoh kesalahan tersembunyi ni tuan-puan? Iaitu imam lupa mengambil wuduk. Lepas dia solat, dia ingat, lah lupa ambil wuduk tadi. Cepat-cepat turun tuan-puan, lupa nak ambil wuduk. Bila dia ingat? Lepas solat. Apa status diri dia? Wajib qada lain, wajib sembahyang lain. Apa status makmum? Makmum tak wajib qada lain, sah makmum. Itu peraturan dia. Makmum sah, tak perlu makmum qada lain. Walaupun dia beritahu, saya lupa ambil wuduk, sila sembahyang lain. Jawab kau imam saja sembahyang lain, kami tak payah. Kenapa? Kerana memang peraturan begitu. Jadi formula dia tuan-puan. Dia memang ada formula. Formula dia tuan-puan, tiap-tiap kesalahan tersembunyi imam, ataupun bahasa spesifik lagi, tiap-tiap najis tersembunyi yang ada pada imam, batal sembahyang imam, tak batal sembahyang makmum. Itu formula dia. Tapi kalau najis zahir, dua-dua batal. Najis tu zahir, dua-dua batal. Tadi kita kira hadas. Hadas ni antara tersembunyi, tak nampak. Dia ada wuduk, nampak tak? Tak nampak. Sebab tu kesalahan tersembunyi. Ataupun contoh yang kedua, imam lupa mandi wajib. Main subuh terus datang, lupa nak mandi, cepat. Tengok-tengok lewat dah, tu imam pun bekerja-kerja, datang terus ambil wuduk, Allahu Akbar. Ambil wuduk, ya ambil wuduk, tapi mandi wajib belum. Maka selepas dia yakin, maksud selepas sembahyang dia yakin, dia kena sembahyang lain. Makmum tak perlu sembahyang lain. Adakah wajib dia beritahu? Tak wajib dia beritahu. Sebab apa? Sebab makmum tak wajib qada. Cuma kalaulah dia yakin di belakang saya tadi, di belakang aku tadi ada makmum yang masbuk, wajib dia beritahu. Kena sembahyang lain sebab saya batal sembahyang saya. Cover lah sikit. Jangan cerita saya tak mandi wajib. Jangan buka air. Tak perlu buka pelik-pelik tuan-tuan. Ada orang hari ni dia lupa. Bukan lupa, boleh jadi tak tahu. Dia cerita aib diri dia. Aib orang memang lawak tahu dah. Siapa pun tak tahu haram buka aib orang. Tak boleh buka aib orang, tak boleh mengumpat, itu kita tahu. Tapi aib diri dia ingat boleh buka. Tak boleh tuan-tuan, haram dia buka aib diri dia. Bahkan wajib menyembunyikan aib kita. Itu cara agama. Tak perlu kita berbangga, saya dulu begini. Oh, saya dulu tak pernah solat, saya dulu pakai spender je, tak pernah pakai seluar panjang pun. Tak perlu cerita mana pelik-pelik tu. Kenapa? Kerana haram buka aib diri kita sendiri. Allah suruh tutup aib kita. Allah tutup aib kita, kita jangan buka aib kita. Baik, habis tuan-tuan. Dua isu tu tak boleh tanggung Fatihah imam. Baik, kita ekspreskan nombor 2, nombor 3, nombor 4, dia mudah sahaja. Yang agak ada isunya ialah syarat yang pertama. Syarat kedua simple. Yang kedua, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, yang keduanya tunduk ke hadapan. Ini kita dah tahu sebab kita dah belajar bulan lepas. Standard tunduk ada 3. Maka dia kata yang nak sah rokok ini tunduk ke hadapan tahap sekira-kira sampai 2 tangannya ke paras 2 lututnya bagi orang yang mampu, bagi orang yang mempunyai kepala lutut yang normal. Kalau dia tak ada kepala lutut, letak tempat yang normalnya ada kepala lutut lah. Dan bagi orang yang mampu berdiri. Ini syarat sah yang kedua, iaitu level, dipanggil level wajib. Kita dah bincang tadi, level wajib ni kalaulah dia tunduk, tuan-puan, andai saja letak itu sunat, andainya 2 kepala lutut ini 2 tangan ini sampai di 2 kepala lutut, itu
tunduk dia. Kalau sampai walaupun tak cantik, tak sama paras di antara kepala dengan punggung, tak apa, sah. Itu dipanggil syarat wajib. Kita bincang ni bukan yang terbaik ni, kita bincang yang wajib. Baik, saya tuan-tuan. Yang ketiga, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan ketiga, syarat ketiga daripada 4 syarat sah rukuk, tidak bertujuan untuk tunduk kerana lain daripada rukuk dalam sembahyang. Ini pun simple sahaja. Kita rukuk tu tuan-tuan, jangan ubah niat kita kepada tujuan lain daripada tujuan sembahyang. Sakit pinggang tuan-tuan, tiba-tiba dia tukar tunduk ni untuk apa? Untuk menghilangkan, melegakan sakit pinggang. Dia tukar, maka tidak sah rukuk dia. Tetapi kalau serta ishtirak, okey. Kalau serta, maksud bahasa kita dia panggil sambil nak rukuk, sambil nak menghilang dan melegakan sakit badan kita ni, itu okey. Sebab dia tak ubah total, dia masih lagi rukuk solat, cuma sambil tu menyambil tu okey. Dia tak tahan sangat iman ni baca panjang ni, dia kata bilalah iman nak rukuk, bila iman nak rukuk ni, tak tahan dah ni. Lalu dia perokok dengan niat, ada juga niat dia untuk melegakan sakit pinggang dia, maka sah. Yang tak sahnya ialah memang tujuan dia rokok ini bukan lagi rokok sembahyang, tak tahan sangat ni, kenapa rokok ni? Memang niat dia bolak-bolaknya niat, semata-mata dipanggil niat untuk menghilangkan sakit dia. Tu. Dan last sekali yang keempat tuan-tuan, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan yang keempat, tunduk dalam keadaan tumakninah. Ni tunduk ni tuan-tuan, rokok dia kena ada tumakninah. Tumakninah bahasa syarak, bahasa kita apa? Kena berhenti. Tu mana tumakninah? Tumakninah ni dia kena stop kadar masa paling ringkas, paling pendek, sempat untuk mengucapkan subhanallah. Tu kadar masa tumakninah. Itu bukan wajib kadar masa berhenti, kadar itu bukan sunat, itu wajib. Berhenti kadar subhanallah itu tuan-tuan, berhenti yang wajib. Maka berhenti sekejap subhanallah itu dipanggil bahasa syarak, bahasa agama dipanggil tumakninah. Orang tua-tua dulu biasakan guna tumakninah. Ini dah hilang dah tuan-tuan. Bahasa kita apa? Bahasa kita rokok kena berhenti sekejap. Apa maksud berhenti tuan-tuan? Berhenti segala perbuatan kita, bukan berhenti ucapan. Pergerakan kita jangan bergerak. Tangan kita tuan-tuan jangan duk bergoyang tangan. Tangan jangan duk bergoyang, dada pun jangan duk bergoyang. Ada orang tuan-tuan macam spring. Tuan-tuan biasa nampak dah orang rokok macam spring. Orang tua tak adalah, dia tak larat nak main spring-spring ni. Dia tunduk tu tuan-tuan, dia bangkit balik. Ni. Terhingguk-hingguk ni. Dia rokok ke bawah ni, dia lebih ni. Dia menjunam lebih, kemudian dia terpanggul naik balik. Itu kemudian dia tunduk balik pula. Tidak ada berhenti sekejap. Tapi kalau berhenti sekejap tuan-tuan, itulah dipanggil tumakninah. Walaupun dia tak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dia tak baca pun. Kalau dia baca okeylah. Baik, sekali lagi tuan-tuan. Okey, saya tahu. Itu dia panggil apa? Dia panggil yang keempat, iaitu tunduk dalam keadaan tumakninah. Jadi makna tumakninah secara ringkas ialah berhenti ataupun diam sekejap. Dan sekejap merujuk kepada berhenti semua pergerakan anggota badan sekurang-kurang sempat kadar masa untuk mengucapkan lafaz subhanallah. Habis tuan-tuan. Last sekali nak sebut sunat. Okey, yang terakhirnya ialah bacaan sunat di dalam rokok. Ini simple saja tuan-tuan. Kita dah tahu. Cuma nak sebutnya tuan-tuan, ini sunat, supaya kita tahu mana makruh, mana sunat. Dari sudut panggil apa? Ucapan. Ni nak cerita ni bacaan ni. Adapun sunat tadi kita dah bincang. Yang sunat jenis perbuatan. Perbuatan sunat tuan-tuan ketika rokok, ingat ada dua basic. Ketika tuan-tuan rokok, ada dua rekod ataupun catatan pahala sunat dikombinkan dengan wajib. Wajib itu tak dapat. Apa dia? Pertamanya, ketika kita rokok tuan-tuan, perbuatan menyamakan
punggung dengan kepala, jangan kepala menjunan sedikit ke bawah, jangan, itu makruh. Maka tuan-puan samakan kepala dengan punggung, satu pahala sunat. Dua, pahala yang kedua, pahala yang keduanya ialah dua tangan ni tuan-puan, dua tangan diluruskan dan diletakkan di atas dua kepala lutut. Dua tangan diletakkan di atas dua kepala lutut. Itu sunnah. Yang kita duk buat tu bukan wajib. Sunnah. Tapi jangan tak buat lah. Kenapa jangan tak buat? Dia ada dua package lagi tuan-puan. Ya, ataupun dua pahala sunat lagi dalam package tu. Sebab tu kita cerita tadi, basicnya ada dua perbuatan sunat, tetapi plus dengan dua lagi. Apa dia plus dengan dua? Dua lagi tuan-puan, kalau total jadi 4 lah perkara sunat. Cuma 4 itu di detail. Basic 2, ada plus lagi 2. Plus 2 tu apa dia tuan-puan? Iaitu ketika kita rokok, sunat tadi rokok level samakan punggung, dalam masa yang sama tuan-puan, kita niat apa? Niat kenapa kita rokok pilih yang terbaik? Untuk mengelakkan makruh. Kalau kita menjunan pahala ke bawah, makruh. Sebab itu kita buat yang terbaik, tak nak menjunan kepala ke bawah. Tu plus dia tu, yang maksud yang detail tu, niat. Satu. Ada satu lagi, dia dua-dua. Satu lagi, kenapa tuan-puan luruskan dua tangan diletakkan di atas dua kepala lutut, tak letak di betis? Kalau letak di betis, makruh. Kalau tak letak langsung, lepas tuan-puan, lepas rokok sambil lepas, macam hantu kopek tu yang kita selalu cerita. Hantu kopek ni dia jalan tuan-puan tak kenal lah, saja cerita. Dia jalan, dia tak macam rokok, dia jalan memang macam tu, lepas tangan dia lepas, dan dia punya kopek dia ni sampai di bawah, beralur macam tu. Tuan-puan jangan minta tengok lah. Ini tu guru saya cerita, boleh jadi dia pernah tengok, saya pun tak pernah tengok. Saya minta jangan tunjuk lah. Kokok lah tuan-puan kata, macam mana nak tengok hantu kopek tu? Jangan minta lah. Saya pun tuan guru saya sebut. Jadi tuan-puan, makruh tak meletakkan dua tangan dan juga meletakkan dua tangan di betis, makruh. Jadi pelasnya tuan-puan, kita letak dua tangan di dua kepala lutut untuk mengelakkan makruh. Maka dapat apa? Dapat pahala meninggalkan makruh. Nampak tak? Dua pahala sunat diplaskan dua pahala makruh, meninggalkan makruh. Jadi 4. Ini pula kita nak bincang tuan-puan, ada 3 jenis pahala sunat ucapan. Dipanggil 3 martabat. Tuan-puan pilih lah 3 ni, bukan buat 3-3. Tuan-puan pilih 3 ni, nak pilih satu saja. Okey, kita ekspreskan. Bacaan sunat di dalam rokok, bilangan bacaan tasbih dalam rokok yang disunatkan. Itu kita nak bincang. Ada 3 standard. Standard pertama, sekurang-kurang sunat. Untuk dapat pahala sunat, ini level pertama. Jangan kita buat level ni. Biasanya kita buat level yang kedua. Tapi kalau kita dah tahu, dah ada ilmu tu apa, mungkin kita bila-bila ada masa, kita boleh buat level ketiga untuk dapat pahala tambahan. Pahala pertama ni tuan-puan, level pertama ni dia panggil pahala sunat. Berapa bilangan bacaannya? Bacaan lupa saya nak sebut. Rokok ni tuan-puan, bacaan dia ialah Subhana rabbiyal azim. Itu bacaan yang direkodkan dalam hadis. Tapi dalam mazhab kita, Al-Imamun Al-Syafi'i tambah wa bihamdih. Kalau tuan-puan biasa dengar ada argument yang mengatakan bahawa bacaan dalam rokok hanya Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, tidak ada. Betul, itu hadis. Tetapi wa bihamdih di belakang itu tidak menjadi kesalahan. Kerana dalam mazhab kita bukan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab tu Wahabi dia ambil mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab tu tak menjadi polemik antara kita dengan Wahabi. Wahabi kata Subhana rabbiyal azim sahaja. Kita kata dah, tambah wa bihamdih di belakang. Maksudnya tuan-puan, nak buat mana-mana pun boleh. Kalau nak beramal dengan mazhab kita, buat yang mana tuan-puan dah buat itu. Tak perlu diubah. Mazhab lain, Subhana rabbiyal azim sahaja, kerana hadisnya setakat tu sahaja. Tetapi mazhab kita dia qiyas. Kenapa mazhab kita ulama tambah wa bihamdih di belakang itu? Dia qiyas. Biasanya kata ulama, apabila Allah mula Subhana rabbiyal azim, mesti Allah combinekan dengan pujian dia wa bihamdih. Baik, saya tutupan. Baik, level pertama, sunat bacanya tuan 1 kali dapat pahala sunat. Kalau tak baca langsung, makruh.
Dapat 2 pahala. Kita baca sekali ni tuan-tuan, dapat pahala sunnah dan niat untuk mengelakkan makruh. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, 1 kali saja, bukan 2. Baik. Kalau 2, maksudnya lebih daripada sunnah. Okey, level kedua pula. Standard kedua tuan-tuan, nama dia ialah pahala naik lagi ranking yang kedua, iaitu sekurang-kurang afdal, ataupun bahasa mudah dipanggil ranking kedua ni afdal. Tuan-tuan baca berapa bilangan dah dapat pahala afdal. Afdal apa dia tuan-tuan? Akmal, aktsaru sawaban, ada pahala tambah. Pahala apa? Pahala sunnah. Sunnah itu dah ada, maka Allah tambah lagi pahala lain. Itu dia panggil afdal. Bilangan berapa afdal tuan-tuan? Bilangan afdal ini bilangan yang paling akmal atau afdal sunat membaca bilangan sekurang-kurang afdal atau akmal ialah 3 kali. Kalau 2 sunat je, tak dapat bilang ranking kedua. Ranking kedua dia mula angka 3. Maknanya kita duk buat selama ni tuan-tuan, bilangan 3. Biasanya majoriti tuan-tuan kita buat 3. Jaranglah orang hantam sekali. Ada, tapi jarang. Biasa kita buat 3. Maknanya tuan-puan, kita pilih ranking kedua, dah dapat pada afdal. Tetapi nak lagi afdal tuan-puan, dia ada bilangan dia. Pertama 3 kali, kemudiannya 5 kali, kemudiannya 7 kali dan 9 kali. Itu pilih yang mana. Mungkin kita mampu 3, kalau kita mampu 5 lagi tinggi, kalau kita mampu 7 lagi tinggi daripada 3, kalau kita mampu 9 lagi tinggi daripada 3. Pahala dia. Baik, last kali ranking yang ketiga. Ranking ni tuan-tuan, bagi siapa yang mampu boleh pilih, iaitu nama dia ialah martabat paling afdal. Tidak ada dah, ini paling tinggi. Bilangan dia berapa? Bilangan pahala yang paling akmal atau afdal, sunat membaca 11 kali bagi orang lain daripada imam. 11 kali tuan-tuan. 11 kali ini bagi orang lain daripada imam. 3, iman hanya dibenarkan 3. Tapi kita ni makmum, kalau tak ketinggalan, tapi kena jagalah makmum, kalau ketinggalan tak boleh. Kalau kita sembang seorang diri tuan-puan, kita boleh baca 3 ataupun 5 ataupun 7 ataupun 9. Itu ranking kedua. Tapi kita nak ranking yang paling tinggi, tidak ada lagi lebih tinggi daripada ranking ketiga. Nama dia paling afdal, pahala yang full, iaitu 11 kali saja. Jangan pandai-pandai 12. Ada kita kan nak pandai ejah kita. Alah sebelah ni sikit sangat, hantamlah 12. 12 harus balik. Itu dia punya formula ni. Dia tak boleh ejah. Bilangan ini diperuntukkan dalam peraturan. Tak boleh kita kata sebelah tu sikit lagi, cukuplah 12. 12 harus. Yang nombor 12 tu harusnya, bukan sebelah tu. Sebelah tu tak dapat pahala. Adapun kita sebagai imam tuan-puan, kena beringat imam. Imam ini, ni penutup dia. Adapun imam tidak sunnah, tak dapat pahala pun, bahkan makruh, membaca lebih daripada 3 kali. Imam sunat 3. Walaupun rakaat terakhir, ada kadang-kadang rakaat terakhir imam dia rukuk lama, dia sujud lama. Sujud tuan-puan, rakaat terakhir tu, rakaat keempat tu dia sujud lama. Walaupun rakaat terakhir tak sunat sujud lama. Adapun imam tidak sunat membaca lebih daripada 3 kali, melainkan iman mengetahui. Semua makmum, semua tuan-tuan, bukan 90%, tak, semua makmum setuju dengan bacaan panjangnya. Maksud dia kena regular customer semua belakang. Tamu tak ada pun orang luar, dia dah semua kena dah jemaah kita ni. Kalau baca sebelah pun tak apa. Tapi kalau ada orang seorang yang tak kena, yang tumpan semaya di surau kita, tak boleh panjang lebih. Walaupun seorang kena raikan. Kerana apa? Kerana makruh iman memanjangkan bacaan sunnah. Makruh. Apa makruh tuan-tuan? Tak dapat pahala dia baca lebih daripada 3. Kita main seorang diri memang disunatkan baca lebih. Bahkan 7, 5, 7, 9 dan pahala paling tinggi 11. Kenapa? Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif." Nabi kata, apabila kamu sembahyang di kalangan manusia sebagai imam, falyukhaffif, hendaklah kamu sederhanakan bacaan, jangan panjang.
Sederhanakan bacaan. Maksud apa? Kalau sunat baca setakat 3 saja. Tu sederhana. Kenapa Nabi sebut sederhana, kena sederhana? Fa innal minhum ad-dha'if was-saqim wal-kabir. Kerana di belakang kamu itu, kata Nabi, ada orang yang dhaif, yang tak mampu nak berdiri lama, yang tak mampu nak sujud lama. Ini kita hatam sujud 11 kali tuan-tuan baca. Imam tu makmum pakai tak bangkit dah. Pengsan makmum. Dia kata bila nak bangkit ni? Kita tak boleh sujud lama. Sujud lama bangkit pitam tu tuan-tuan. Kena jaga. Dhaif, lemah. Wasaqim, ada orang sakit. Dia bukan kes lemah, tak larat macam kita, tapi dia sakit, tak boleh sujud lama, tak boleh rukuk lama. Kita bedah sampai 11 kali baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih sampai 2 minit tuan-tuan. Tak boleh. Wal kabir, ada di belakang kamu itu bukan orang dhaif, bukan orang sakit, tapi dia tua. Dia tak sakit apa, tua aja. Tu orang kata mati tua tu. Sakit apa haji mati tu? Tak ada sakit apa. Patut mati kerana sakit tua. Bukan sakit tua, dia tak sakit kerana mati tua. Tua juga jadi sebab. Sebenarnya mati kerana sampai masa dia lah, Allah Ta'ala dah nak ambil nyawa. Tapi dah nak cari sebab juga, kerana tua. Sebab tua. Tapi Nabi kata wa iza salla ahadukum, tapi apabila kamu sembahyang li nafsi, seorang diri, ini sunat, falyutawwil ma syaa, hendaklah kamu panjangkan sembahyang kamu itu masyaa, mengikut kehendak kamu, sujud sampai subuh besok. Itu lagi pahala afdal. Sembahyang lepas pukul 12 ni tuan-tuan, sujud lagi lama lagi afdal, lagi lama lagi afdal, lagi lama lagi afdal. Tak baca apa pun tak apa, cuma makruh. Sebab kita nak pahala sujud semata-mata tu dapat pahala. Bila bangkit dekat azan subuh. Tu falyutawwil masya, panjanglah mengikut kadar kemahuan kamu. Kita main seorang tak ada panjang-panjang tuan, jadi imam je panjang. Tak boleh. Jadi imam jangan panjang, pendek. Dan main seorang diri kena baca panjang. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan kita sambung bulan depan. Tajuk baru iaitu rukun perbuatan yang keempat, nama dia i'tidal. Wallahu a'lam. Jangan tanya soalan tuan-tuan, kita dah lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.